إلى أرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. Sadaqallahu alazim. Kita selawatlah, kita raikan hari Jumaat. Kita berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى
وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. تسلو أنوار. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار والترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. فتح. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر رب تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد فيا عباد الله. Alhamdulillah, kita dapatkan segala puji dan syukur kehadrat Allah. Allahu Ta'ala, Allahu Azza wa Jalla, Allahu Jalla Jalalah, yang memiliki kerajaan dan kemuliaan. Terima kasih wahai Allah kerana telah pun mempanjangkan umur kami. Maka dapat lagi kami bertemu pada bulan ni. Cantik satu bulan sebelah. Awal-awal bulan, pembukaan bulan kita dah bersua, insyaAllah. Kalau panjang umur bulan depan pula, kalau disimpan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih disimpannya umur panjang, diberikan kesihatan. Satu nikmat yang paling agung, dikurniakan iman dan Islam. Maka kita hadir lagi pada pagi ini untuk sama-sama kita menyambung perbincangan mudzakarah kitab tafsir, iaitu pada membicarakan surah Yusuf. Yang mana kita tahu surah paling cantik, seindah orangnya, iaitu adalah surah Yusuf. Dan insyaAllah kita akan sambung pagi ini ayat yang ke-29.
Kan? Kan? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbik. 29. Innaki kunti minal khati'in. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsih qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا إفك مبين إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. Sadaqallahul azim. Kita berhenti dulu cakap tu nah. Penceritaan tentang Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Allah menyebut pada ayat yang ke-29, Yusuf a'rid an hadha. Yusuf berpalinglah dari keadaan ini. Wastaghfiri li dzambik, dan kau bermohonlah ampun akan dosa engkau kepada Tuhanmu, yang mana innaki kunti minal khatiin, kerana sesungguhnya engkau adalah termasuk golongan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang salah. Okey, kita tengok nah. Kita ulang balik untuk bagi mudah kita ingat balik cerita yang lalu. Setelah Nabi Allah Yusuf alaihi salam digoda, dirayu oleh seorang perempuan yang cantik yang kita kenali dengan nama Zulaika, atau lebih tepat kita panggil ibu angkat dia, isteri kepada Aziz, pembesar negeri Mesir, yang mana selepas dirayu dan baginda Nabi Allah Yusuf begitu teguh pendiriannya, sehingga dia mengambil satu tindakan untuk lari keluar daripada bilik tersebut. Kan kita cerita bilik tu berlapis-lapis pintu dia. Nah, dalam satu bilik ada bilik dan satu bilik ada bilik. Jadi bila dia tak sempat nak lari, maka dia ditarik di sebelah belakang bajunya, menyebabkan baju di sebelah belakang Nabi Allah Yusuf terkoyak. Bila terkoyak baju tersebut, nah, kelihatan ada orang yang ketuk pintu. Bila ketuk pintu, rupanya pintu yang dikunci berbilik-bilik tu ada yang tukang bawa masuk. Raja sedang mencari isteri dia ke mana. Bila mana Nabi Allah Yusuf berjaya buka pintu, yang ditemui di depan pintu ialah raja bersama-sama dengan 2-3 orang pembantu, di antaranya yang tukang buka pintu. Dan dalam kitab tafsir mengatakan yang tukang buka pintu tu perempuan yang tukang buat roti. Dan dua orang lagi kita panggil pedayang yang ikut raja sampai ke depan pintu. Maka terlihat keadaan yang sedemikian. Lalu kita pun baca selepas dibicarakan, kemudian diminta datangkan saksi. Maka di antara saksi beberapa ulama hadis, beberapa ulama mufassirin, ulama tafsir mengatakan ada yang menjadi saksi itu adalah perempuan yang tukang buat roti. Ada yang mengatakan budak, ada seorang budak yang ada di dalam bilik tersebut yang sedang tidur di dalam buai. Ada yang mengatakan di antara orang yang bijak pandai. Wallahu alam, kita berpegang kepada pendapat Ibnu Katsir mengatakan ada seorang budak yang sedang tidur di dalam buai. Dan budak itu berkata-kata dengan katanya, tengoklah pada baju Yusuf, kalau dia koyak di belakang, maka Yusuf benar.
Tapi kalau dia goyak di depan, Yusuf salah. Perempuan tu yang benar. Jadi apabila dibuktikan bahawasanya baju Yusuf itu terdapat berlaku kekoyakan atau kecarikan di bahagian belakang, maka ternyatalah yang benar itu ialah Yusuf. Jadi bila dah semua dapat tahu, kan ayat yang terakhir dia kata inna kaidakunna azim. Sesungguhnya hang ni penipu besar. Siapa kata? Kata raja. Kata raja kepada isteri dia, hang ni yang menipu besar. Jadi raja pertama malu. Malu dengan sebab isteri dia buat perangai itu. Buat pula dengan anak angkat. Yang mereka bela daripada kecil. Tiba-tiba persepang buat perangai macam tu. Kemudian apa kata raja pada ayat 29 ni? Yusufu a'rid an hadha. Yusuf berpalinglah daripada keadaan ini. Makna dia a'rid di sini, Yusuf hang rahsia boleh tak? Hang boleh tak rahsiakan cerita ni? Jangan cerita dekat siapa-siapa, wahai Yusuf. Kenapa? Pertama raja malu. Malulah. Kan kalau yang buat tu isteri dia. Tentu ada sebab kenapa isteri dia buat. Kan saya ada cerita, ada yang mengatakan kemungkinan raja ni mati pucuk menyebabkan keinginan yang meluap-luap pada isterinya, dia cari jalan belakang di antara yang disebut oleh ulama-ulama tafsir. Jadi itulah yang kita kata kita tak nafikan pendapat-pendapat ulama mufassir ini. Jadi bila raja minta kepada Nabi Allah Yusuf suruh rahsiakan benda ni, jangan cerita kat siapa. Tapi raja terlupa di sisi dia ada 2-3 orang perempuan yang main dengan dia, yang berdiri di muka pintu. Dan raja pun berpesan kepada wanita-wanita tersebut, jangan kelak cerita dekat siapa-siapa pun cerita ni. Benda ni benda dalam istana tak patut dibawa keluar. Rahsia sudah. Okey. Hanya yang terdekat sahaja yang tahu, tutup mulut. Kemudian raja berpaling kepada isteri dia, wastaghfiri lilam biki. Hang pula minta ampunlah. Hang minta ampunlah dekat Allah atas perbuatan engkau ni, atas dosa-dosa. Zambik ni maksud dia atas dosa yang telah kau lakukan. Wastaghfiri, minta ampun. Hang tobat-tobatlah. Jangan buat perbuatan tersebut. Dan kata ulama Qurtubi, raja faham keadaan isteri dia. Dikatakan dia tak pukul isteri dia, dia tak ambil apa-apa tindakan kerana dia kurang cemburunya. Sebab apa? Sebab dia faham keadaan isteri dia. Sebab saya kata, bila dikatakan dia mati pucuk, dia faham. Dia faham keadaan isteri dia yang meluap-luap keinginan yang sedemikian. Tapi dia suruh isteri dia tu bertobatlah. Pula dia kata bertobatlah, innaki kunti minal khati'in. Kerana sesungguhnya engkau dalam golongan orang yang buat salah. Di kalangan orang-orang yang buat salah, orang yang berdosa ni, hang termasuk dalamnya. Kerana percubaan engkau untuk menggoda seorang pemuda yang mana yang engkau pelihara daripada kecil. Macam mana hang boleh ada keinginan kepada orang yang belara kecil? Okey, kita tengok di antaranya adalah Nabi Allah Yusuf tidak mempunyai hubungan nasab dengan Zulaikha. Pertama sebab tak ada hubungan nasab. Bila tidak ada hubungan nasab, maka keinginan tak macam mak berkenan ke anak. Keinginannya itu dimasuki oleh pujukan dan rayuan daripada syaitan. Maka setiap hari tengok Yusuf yang tumbuh membesar di depan mata dia, makin hari makin segar, makin tampan, makin kacak. Sehingga kan dikatakan Yusuf ni kalau lagi pandang lagi cantik, lagi pandang lagi cantik, hingga dia tak boleh nak kawal perasaan dia daripada memandang tempat lain. Keadaan ini menyebabkan dia tak boleh nak mengawal perasaan dia, dan dia mengajak Nabi Yusuf untuk melakukan perbuatan terkutuk. Jadi Yusuf ni dia mau ke tak mau? Dia mau ke tak mau? Dia cuba buat. Bila dia cuba buat, ternyata Yusuf memiliki pendirian yang begitu teguh. Seorang Nabi yang bersifat maksum. Bila Nabi yang bersifat dengan maksum itu,
maka tak mungkin dia boleh dikalahkan oleh nafsu syaitan hingga terjerumus ke dalam perbuatan yang keji dan dilaknati Allah. Pada ayat yang ke-30, waqala niswatun fil Madinah imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi. Dan bercakap-cakaplah. Waqala niswah. Ni perempuan bercakap-cakap di mana? Fil Madinah, yang ada di bandar tu. Bandar tu bandar Mesir. Tempat tu nama apa? Tempat tu nama Ain Syams. Lain mungkin dia bertukar nama lain. Tempat duduk Raja Mesir dengan Zulaikha yang dihuni bersama dengan Nabi Allah Yusuf. Ini adalah satu tempat yang bernama Ainus Syams. Ainus Syams, Syams tu matahari. Ain itu matahari. Tempat tu nama matahari lah. Tempat kedudukan Nabi Allah Yusuf yang dipelihara oleh kedua ibu bapa angkatnya itu. Jadi dalam bandar tu pakak bercakap-cakap. Rupa-rupanya kan dia kata Yusuf ang rahsia. Nabi Allah Yusuf rahsia. Dia tak bawa cerita sebab dia kenang dia pun orang belah. Dia kenang jasa-jasa yang dia tumpang hidup dengan keluarga Aziz dan keluarga Zulaikha ni. Jadi dia tak cakap. Tapi yang bercakap ialah niswah, perempuan yang ikut saya kata tadi. Di antaranya yang sebut membuat roti dan beberapa orang inang, dayang-dayang yang ikut. Macam ni ceritanya. Ini riwayat daripada mufassirin. Bila saya sebut mufassirin ni, ulama tafsir mengatakan orang perempuan ni dia bocok sikit rahsia. Mulut dia tiris sikit. Kita akui kita juga perempuan. Kadang tak tahan nak simpan mulut tu. Aku tak boleh tanggung kata ni. Aku nak kena cerita juga. Ni, nak cerita cari seorang. Seorang je aku cerita. Hanya cerita kat siapa ni dapat tahu kat kerja dia pancung kita. Cerita kat hang saja. Kan, sekejap lagi. Dia juga yang dia kata jangan cerita kat siapa tu. Dia juga habis cerita. Aku cerita kat hang seorang pada kawan bulan nombor 2. Hak yang kawan hak nombor 2 tu dia nak diam. Dia cerita ni dahsyat betul. Ini raja aku. Berkenan kat anak sendiri. Dia pun sebenarnya dia pun tak pernah tengok Nabi Allah Yusuf. Tapi inang-inang tu tengoklah. Inang-inang tu pernah tengoklah. Kata memang cantik sungguh. Memang segak sungguh. Nanti yang penting lah. Jadi cerita ni telah dibawa keluar istana. Mulut orang. Jadi kabar angin tersebar. Bila kabar angin tersebar, kita tahu bila kabar angin tersebar ni dia jadi cerita campur-campur dah macam-macam. Yusuf tu dia nak duduk lama dalam istana. Bila dia nak duduk lama dalam istana, dia cuba goda lah bini. Ajar esok dia dapatlah tahta, dia pembunuh lah raja tu. Cerita macam-macam dikeluarkan. Lepas tu disebut dalam surah ni dia kata Imra'atul Aziz turawidu fataha an nafsi. Isteri orang besar itu, isteri Aziz itu tadi menggoda bujangannya. Fata ni maksudnya lelaki muda. Lelaki muda yang bujang. Fata. Dia kata menggoda lelaki bujangnya an nafsi, untuk dirinya. Dia goda untuk diri dia sendiri. Kerana apa? Dia kata qad syaghafaha hubba. Kenapa? Kerana dalam hati dia telah memenuhi rasa cinta. Hub ni maksudnya cinta. Ataupun kita letak istilah yang mudah kita faham. Kerana cinta itu buta. Cinta kan buta. Tak kenal siapa. Aku tak kenal hang muda ke, hang tua ke, hang anak siapa ke, hang bapa siapa ke, hang suami siapa ke, hang tok wan siapa ke. Kalau dia dah buta, dia pakai rodong saja kat mana pun. Itu yang jadi tu. Yang jadi haruan makan anak kan. Yang jadi abang rogol adik. Itu kerana apa? Kerana dia kata qad syaghafaha hubba. Cinta tu buta. Jadi keadaan Zulaikha ni dia dah, diri dia syaraf ni maksudnya dipenuhi, dikelabui mata dia dengan rasa cinta kepada Yusuf hingga menyebabkan dia turun hidup fatah, turun mendapatkan Yusuf walau dengan apa cara sekalipun.
Yang ni, cerita ni, lepas kes bicara tu, dia tak selesai dekat tu saja. Percubaan demi percubaan, percubaan demi percubaan dia buat. Pasal raja tak marah kat dia. Raja tak marah kat dia, raja suruh Yusuf dia. Kemudian dia kata lagu ni, dia kata, boleh tak dia kata letak Yusuf ni asing, duduk rumah orang gaji, yang duduk rumah dia sekali. Raja pun asingkan Yusuf. Raja tahu tak kata Yusuf tak salah? Tahu. Bukti dah nyata. Dan raja pun kata, hang tak salah, kata kat Yusuf, tapi hang rahsiakan benda ni dan cerita. Kemudian bila mana diminta dia untuk duduk tempat asing sebab dia ni tak boleh kawal perasaan. Sampai tahap tu lah. Dia bila dia dah kelabu mata, sekali duduk tengok duduk lintah lalu, sekali duduk tengok makan sekali, hingga dia diasingkan daripada makan dan minumnya. Kalau kata nak bagi dia makan, hantar terus ke rumah dia. Jangan bagi dia main ke rumah kita. Di antara syarat yang diberikan oleh Zulaikha sebab percubaan dia berkali-kali dia cuba buat. Kemudian bila dia keluar ke bandar, kalau kita katalah mungkin pergi shopping kompleks, dia keluar ke bandar, maka terdengar yang sahabat-sahabat dekat dengan dia main beritahu dia, betul ke kau nak cerita hang ni? Jadi dia rasa macam mana? Dia rasa tercabar. Dia rasa tercabar. Betul ke aku dengar? Gini. Kemudian dia mengaku. Dia mengaku betul. Hang tahu mana? Aku kawan tu cerita. Kawan tu tahu mana? Kawan tu pun kawan ni cerita. Rupa-rupanya benda ni dah tersebar, dah merebak rata. Apa aku kata? Ramai dah orang pakai dia cerita pasal. Dia kata, ini melibatkan maruah dia. Maruah dia dah tercemar. Memang tercemar lah kan. Bila perbuatan dia yang sedemikian pakatlah kata, dia ni teringin dekat orang muda kan, orang sigar. Tak apa dia kata. Inna lanaraha fi dalalin mubin. Sesungguhnya kita pandang dia dalam keadaan sesat nyata. Perempuan-perempuan yang pakat mengata, yang kata niswah fil Madinah, dia duk mengata dekat dia ni, pandang dia dengan pandangan yang rendah lah. Pandangan yang buruk, pandangan yang sinis. Kerana tak sangka tu, anak hang bela boleh nak buat balik. Hang boleh teringin dekat budak yang hang bela daripada kecil. Macam mana hang ni? Pakat memperlecehkan. Tidak, orang tak ada anak ni dapat anak belah yang punya comel serak macam tu, seronok lah. Tapi dia jadi satu bebanan untuk dia. Kenapa? Kerana yang dia bela tu punya serak. Sampai tahap tu pernah. Seorang wanita tak dapat menahan rasa gelora dalam diri dia sebab makin pandang makin sayang. Makin pandang makin cinta. Makin pandang makin berkenan. Itu keadaan Nabi Allah Yusuf. Dan Nabi Allah Yusuf memang terbeban dengan keindahan, kecantikan, ketampanan paras wajah dia. Dia terbeban. Itu antara ujian Allah bagi dekat dia. Antara ujian yang didapati. Dan dikatakan, kata ulama mufassirin, Yusuf ni cantik dia macam mana yang kita kehendaki. Okey. Kata kita kehendaknya, kita ni kalau orang disuruh melukis, kita nak lukis yang elok-elok, betul tak? Lukis orang. Aku nak kening macam ni, aku nak mata macam ni, aku nak mulut macam ni, aku nak hidung macam ni, aku nak kulit macam ni, aku nak jari macam ni, aku nak kuku macam ni. Macam mana yang dikehendaki oleh manusia, itulah Yusuf. Kan? Kita tengok, aku ni serba kekurangan. Tang ni pandang tak elok, tang tu pandang bodoh. Tang ni pandang tak kena, tang ni pandang. Tapi alhamdulillah kita tak niat pun nak pergi repair. Kan? Tak ada lah nak pergi repair, potong tang tu, potong tang ni, pendek tang tu kan. Cucuk tang tu dah. Alhamdulillah. Menerima keadaan tu sebab nak terapkan rasa tawaduk dalam diri. Itulah aku. Itulah aku. Tapi bagi Nabi Allah Yusuf ni, dia punya cantik macam mana yang dikehendaki.
Jadi bila orang pandang ke mata, pandang ke hidung, pandang ke mulut, pandang ke telinga, pandang ke rambut, pandang ke kulit, pandang ke tutur bicara dia, pandang kepada jalan dia. Macam kita katalah orang segak, pakai apa pun segak. Kan? Kok mana pun pandang hingga tertarik. Dan ada satu ketika bila mana dah dia diasingkan, tak duduk dah sebumbung dengan raja ni, dia diasingkan duduk di rumah orang haji. Tapi bila nak mandi, dulu tak ada bilik air dalam rumah macam mana ni, dia kena keluar. Dia kena keluar ke sumur. Sumur ni tempat pemandian lah, tempat mandi. Dia akan lalu kot depan dapur. Melalui dapur. Dah suruh dia duduk asing, dia nanti main tunggu nak mengendak tengok, duduk lalu kot dapur. Sampai tahap tu lah. Sampai tahap tu, tak boleh jadi. Tak boleh jadi. Nak tengok juga, dalam taman tengok, nak tengok juga. Kenapa? Tu yang dia kata dengan sebab syarafah hubba, diri dia dah dikuasai rasa cinta yang amat mendalam. Tak boleh tengok orang dia, tengok bumbung rumah dia pun jadilah. Dan tengok kasut selipar dia saja pun jadilah. Kan tengok baju orang mesti jadi. Aku tahu baju dia. Tu kain dia, tu rumah dia. Tu dia. Sampai yang dia kata syarafah hubba ni. Kan? Siapa yang pernah alami dia tahu lah. Walaupun tak seindah Yusuf kan. Okey. Allahumma salli ala sayyidina. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna, dia kata. Maka tak kala didengarnya celaan mereka itu. Dia dengarlah orang pakat nak menghantar ke dia. Wanita-wanita bandar pakat nak menghantar ke dia. Dia dengar, tak boleh jadi ni. Dia pergi nak menghantar ke aku. Macam-macam yang dikatakan kepada aku. Aku kena bela diri aku. Kena bela diri aku. Orang ni cakap macam ni, orang ni cakap macam ni. Dan akhirnya sampai dia kata, pernah dah sekali nak dapat, tapi raja dapat tangkap. Tak boleh. Raja nak halau Yusuf, tak boleh sebab raja sayang sangat dekat Yusuf. Dia asingkan. Ceritalah cerita apa yang berlaku hal ehwal di dalam istana tu diceritakan. Macam kita lah dah dengar cerita dalam cerita istana, cerita di dalam Putrajaya, cerita-cerita. Kita sendiri tak pasti kan. Kita pun dengar cerita. Hang tahu mana? Ni sumber yang boleh dipercayai. Dia kerja dalam tu. Dia cerita takkan tak percaya kot. Kan? Kalau hari ni dia viral lah, no? Viral lah, boleh tangkap gambar. Hantar tu. Ni, yang segak sangat ni. Tapi masa tu tak ada handphone. Nak tangkap gambar Yusuf. Nak ambil video dia. Nak bubuh dalam grup nisuah ni. Hampa dah mengatakan kat aku sangat kan. Hampa tengok dia macam mana. Tapi pasal tak ada. Bila tak ada, dia nak cari satu bukti. Dia nak perbetul diri dia ni. Dia nak membersihkan nama dia yang tercemar dengan kerana perbuatan dia. Jadi bila dia dengar macam tu, dia tak seronok. Bila dia tak seronok, arsalat ilayhinna. Panggil dia apa? Undang mereka. Undang siapa? Undang perempuan-perempuan yang duk mengantar kat dia tu. Geng-geng Mak Datin ni. Saya kata, dia panggil yang kawan-kawan dia. Dia taklah panggil sampai ke semua. Dia panggil geng-geng yang sama Datin dengan dia jugalah. Kan yang dia tak sangka lah. Kami ingatkan hang begini-begini. Ni orang pakat duk kata ni. Semua orang pakat duk kata. Tak apa, dia kata tak apa lah. Ni dia kata aku nak panggil yang pamai. Arsalat ilayhinna. Panggil dia semua mai. Yang mana yang kawan-kawan yang terdekat tu. Kan kalau kita panggil ni grup Mak Datin ni lah panggil mai lah. Bila masuk mai, dia pun tu itu wa'atarat selahunna muttaka'a. Dia buat apa? Disediakan untuk mereka muttaka'a ni kerusi. Kerusi muttaka'a ni bukan macam kerusi kita, bukan. Kerusi yang disebut muttaka'a ni, kalau kerusi dia akan sebut kerusi, dia atau disebut qulun. Tempat duduk yang tinggi. Tapi bila disebut muttaka'a ni, muttaki'an alal ara'ik. Kalau dalam Al-Quran dia takkan sebut kerusi, dia akan sebut muttaka'a. Apa dia? Satu tempat duduk yang empuk, yang duduk sambil berteleku, yang ni bersandar. Duduk santai kita panggil.
Duduk boleh sandar macam kita tengok orang duduk orang Arab suka duduk. Dia pun punya sofa orang Arab, dia pun tak ada kaki. Dia duduk tapi tinggi dia punya tilam tu. Kemudian ada untuk nak kita panggil apa? Menyerangkuh. Faham makna menyerangkuh? Ni orang Pulau Pinang dia faham. Orang tak Pulau Pinang faham kot kan. Sambil letak siku, sambil tongkat dagu, ada bantal-bantal itu masuk muttaqa'ah. Duduk bersantai-santai, bukan panggil suruh ba'alia. Duduk bersantai-santai. Wa atat kulla wahidah minhunna sikina. Bagi pisau seorang satu. Wa atat kulla wahidah. Tiap-tiap seorang tu atat sikina, dia kata. Bagi kat dia pisau seorang. Buat apa? Rupanya dia hidangkan kepada mereka buah tufah, buah apple. Buah apple dihidangkan kepada mereka, apple yang ranum. Tapi bila ada setengah kata limau, bukan limau. Kalau limau tak payah guna pisau. Kan kulit dia kopek dengan tangan saja. Inilah tufah. Kalau apple memang kena guna pisau. Kalau anggur tak payah guna, masuk belum seperti itu. Tapi hak yang kena guna pisau ni, maka dikatakan apple. Ada yang kata tomato, bukan tomato. Sebab apa? Sebab tomato orang tak makan lagu tu, jarang lah orang makan lagu tu. Biasanya buah lah. Buah yang dimakan terus macam tu. Tapi dibuang kulit. Jadi dia bagi dekat mereka buah-buah apple. Mereka kata kami main ni atas jemputan kau. Dia kata. Tak apalah, dia kata dia nak jamu makan tu. Tak lagi. Membuat roti dia, nanti buat pula roti. Bagi makan buah dulu. Jamu buah dulu. Kita lah sekali buah. Kan? Kita memang tak betul. Cara pemakanan kita memang tak betul. Sepatutnya bagi buah dulu. Lepas buah pula makan. Yang tu adalah pemakanan yang benar. Yang diajar oleh Nabi SAW. Jadi, bagi pisau seorang satu. Kamu tak pelik ke? Selalunya kalau tuan rumah memberi kat kita buahan, tuan rumah tu pula punya bini yang ramai, siapa nak suruh kita kopek sendiri? Kan? Awak yang hantar kopek siap-siap. Sikit punya ramai ke dayang-dayang yang ada. Tapi dia main suruh buat sendiri. Pula tu bukan bagi satu pisau, bagi seorang satu. Rasa pelik ya? Bagi seorang satu. Tidak, tak apalah. Seorang tukang kopek, 5 orang tukang makan. Okey, ni tak dia bagi seorang satu. Masing-masing nak makan, masing-masing kopek. Tapi dia kata, tunggu sat lagi sekian jam. Aku nanti nak bawa keluar dia mai. Dia nanti lalu nak pergi mandi. Nabi Allah Yusuf lalu nak pergi mandi tu yang kata dia nanti tunggu kat belah dapur tu. Nak tengok lalu pergi mandi. Allah. Macam mana manusia tu nak punya segaknya dia kan. Sampai kita kalau nak pergi mandi tu cerita lah. Kita punya muka kalau nak pergi mandi, makna muka tak mandi lah kan. Mata lah muka tak mandi lagu mana kan. Tintah kau cermin pun tak mana pandang. Sendiri pun tak mana pandang. Tambahlah orang. Nabi Allah Yusuf yang boleh berebut nak tengok. Dia baru nak lintah nak keluar di tempat mandi dia. Okey, kemudian kita tengok lah. Wa qalat ikhruj alaihinna. Dia kata apa? Keluarlah engkau kepada mereka. Makna dia kata dia keluar. Nampaklah dia keluar. Dia keluar lalu. Bila dia keluar lalu, saat lagi masa dia lalu keluar, hampa potong buah ni. Lalu jangan potong lagi. Jangan potong lagi buah ni. Saat lagi masa dia lalu keluar, mau hampa potong buah ni. Lepas tu bila dia tengok dia lalu, hampa nak tengok kita ni benda sesuatu yang nak keluar kat pintu tu pakai nak tengok lah. Tengok, Masya Allah. Macam bulan, macam matahari punya cantik. Bila tengok macam tu, falamma ra'ainahu akbarnahu. Kata Allah puji ciptaan Allah. Puji Allah bagi Allah ni.
Allah sebut di sini kita, maka setelah mereka melihatnya, falamma ra'ainahu akbarnahu, semuanya mengaguminya. Ni akbar maksud sini membesarkannya, kagum dekat dia, besarkan dia sampai buah di tangan dah jadi kecil, pisau di tangan dah jadi kecil. Tak rasa. Pasal apa? Sebab tengok keadaan Yusuf itu lebih akbar, lebih besar. Cantik sungguh. Kagum, terpaku memandang dia. Nah, dalam keadaan sedemikian, waqatta'na aydiyahunna. Tak sedap ketika mana melihat Yusuf. Lalu dia kata, potong buah. Atau kata potong buah sambil gigit mata tengok dia nak keluar dari pintu. Nak jalan pergi tempat mandi tu, potong jari. Potong buah dah habis. Tanpa sedar jarinya yang terpotong. Kita kata sampai jari-jari lah. Ha? Nak abang kata punya sigap, punya cantik. Tak rasa. Bila kita terlampau sedap, terlampau asyik, sampai hilang waras. Masya Allah. Kita sadarlah sampai jadi dulu tu tengok. Bermakna kita tak pernah jumpa benda cantik lagi dalam tahap tu. Tak pernah jumpa lagi. Kan? Untuk selama ni kita tengok, cantik. Tapi tak ada sampai nak akhir jari. Ha? Tak ada sampai kita nak pergi goda dia, nak ajak dia, tak ada. Ha? Tapi yang ni terlampau cantik. Hingga kan ketika itu kata Allah, waqatta'na aydiyahunna. Dia potong jari-jari dia tak rasa. Tak rasa. Rupanya buah yang diberi kepada mereka, setiap seorang satu, dan pisau yang diberi kepada mereka itu bercampur dengan darah mereka sendiri. Kalau kita kan kita pisau kadang tajam, potong-potong bawang ke apa, ke jari, berhenti serta-merta. Sakit. Kan darah tu nanti menitik, yang ni tak rasa. Itu yang dikatakan hilang kewarasan. Boleh gila tengok ni. Sampai kepada tahap gila. Hilang waras ni, gila saat. Saya kata gila saat lah. Hilang kewarasan. Kemudian, bila dah potong-potong jari tu, waqulna, sambil dia berkata. Wow di sini, wow lilhal. Dalam keadaan tu, dalam keadaan jari sambil dia potong tu, qulna hasya lillah. Hasya lillah, maha suci Allah. Kita tengok sesuatu yang menakjubkan, subhanallah. Cantiknya ya Allah, segala puji Allah. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Dia keluar kalam yang tertinggi. Hasya lillah. Tinggi sangat tu. Takjub dengan keindahan ciptaan Allah itu terlalu mengagumi mereka hingga melukakan jari-jari mereka sambil mereka memuji Allah. Hasya lillah ya Allah. Segaknya. Cantiknya ya Allah. Kan kita bila kita takjub kepada satu benda tu, kita akan puji Allah. Sambil kita puji benda ciptaan Allah tu, sambil kita puji Allah. Masya Allah, lawanya ya Allah. Cantiknya subhanallah. Sambil kita puji Allah, nanti antara orang yang beriman. Apa dia sebut? Mahadha basyara. Ui, ni bukan manusia ni. Sampai dia sendiri kata, yang lalu depan kami ni bukan manusia. Manusia tak ada macam ni. Kenapa dia kata, in hadha illa malakum karim. Paling tak bukan yang ni malaikat. Kenapa dikatakan malaikat? Malaikat kan tak ada salah. Malaikat tak ada dosa. Malaikat tiada kesalahan. Malaikat tak ada keburukan. Malaikat tak busuk. Malaikat tak kotor. Malaikat suci. Malaikat kan tidak ada dosa. Ni bukan manusia ni yang bela Zulaika. Oi. Itu kan lagu tu lah. Ni bukan manusia ni. Malaikat kan tak pernah jumpa saya tahan. Baru tersedak jari-jari pakat terpotong. Baru rasa sakit, baru rasa sakit. Barulah terasa. Bila mana terasa sakit tu? Bila Yusuf masuk di tempat mandi.
Yusuf masuk di tempat mandi, barulah masing-masing dah potong jari dah. Dia bukan cerita dongeng, ini cerita dari Al-Quran. Allah yang bercerita. Allah yang bercerita. Rasulullah menyampaikan. Hang bela malaikat. Mahadha basyar, yang bukan manusia. Sampai dia berkata lagu tu lah. Tapi kalau bukan manusia, siapa dia? In hadha illa malakun karim. Paling tak bukan, ni lah malaikat. Lah nak tahu Zulaikha hang bela malaikat, rupanya Masya Allah. Kenapa disamakan Nabi Allah Yusuf dengan malaikat? Kerana kesempurnaan. Malaikat kan makhluk sempurna Allah Ta'ala ciptakan. Kerana kesempurnaan pada malaikat itu, dia tak kencing, dia tak berak, dia tak jantan, dia tak betina, dia tak teringin dekat siapa-siapa. Dia tidak ada nafsu, dia hanya ada keimanan. Dia paling cantik, dia paling indah. Nabi Allah Yusuf ni Allah Ta'ala bagi kat dia kecantikan. Malaikat memuji dia. Kalau malaikat memuji dia, mana dia lebih cantik daripada malaikat. Rasulullah kan, saya pernah cerita berkali-kali Rasulullah puji dia dalam Isra Mi'raj. Puji, cantik sungguh kata Rasulullah. Cantik sungguh, tak pernah kulihat wajah secantik itu. Rasulullah tu secantik-cantik makhluk. Puji dia. Punya cantik, Allahu Akbar. Kalau ada rezeki kita boleh tengok lah. Kalau ada rezeki kita, insyaAllah. Boleh menatap dari jauh ni ke Yusuf, ya Allah. Patutlah Zulaikha potong jari. Itulah yang rungutan yang dikatakan oleh wanita-wanita yang berada di bandar tu. Pada Ainus Syams. Patutlah bukan manusia yang dia bela. Rupa-rupanya malaikat. Apa dia kata? Sambungan. Qalat fadhalikunna alladhi lumtunnani fi. Kalau orang baca surah Yusuf, dia kata susah surah Yusuf ni. Pasal apa? Sebab dia dialog. Bila kita baca, dia bersifat dialog, bercakap. Dan Allah Ta'ala ulang lah. Zulaikha kata macam ni, Yusuf jawab macam ni, Raja kata macam tu, Perempuan pakai kata tu, yang kita rasa macam ketat sikit surah tu. Sebab dia dialog. Bila dialog ni perbicaraan berlawan balas di antara satu pihak kepada satu pihak yang lain. Siapa kata ni? Kata Zulaikha. Fadhalikunna, inilah yang kamu duk kata dekat aku sangat ni. Alladhi lumtunnani fi. Nilah dia kata. Macam tu lah juga aku. Hampa sampai terpotong jari. Jadi dia pulang baku bongkar tadi. Inilah yang aku kata. Hampa sampai potong jari tak rasa sakit kan? Pakat-pakat aku. Kalau aku jadi hang, aku tak tahan. Okay. Kira tu yang kata cara yang dia panggil dia, patut dia nak bersihkan nama dia. Dia nak habaq kata bukan dia gila seks. Tapi dia tak tahan melihat kecantikan, ketampanan yang dia kata akbar tu. Punya besar. Punya hebat. Kecantikan tu sampai dia kata alladhi lumtunani ni. Apa nak kata sangat dekat aku. Kes ni lah. Siapa kenal, siapa tahu. Tak kenal, tak tahu. Kan? Siapa kenal, siapa tahu lah. Masya Allah. Tu kalau kita hari ni pun kita tak boleh kata dekat Zulaikha. Sebab kita tak tengok. Kalau kita tengok, tak tahu lah mana dia kita. Ingat tahu dia rumah kot. Ini yang berlaku. Kemudian dia kata, Walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam. Dia kata, demi sesungguhnya, dia kata, aku telah rayu dia. Dia habaq, dia mengaku. Kat kawan-kawan satu grup dengan dia ni, aku dah rayu dia dah. Aku dah pujuk dia tapi tak dapat. Pasal apa? Sebab dia kata fastaqsam. Yusuf ni sesungguhnya dia tak mahu melaksanakan apa yang diperintah. Fastaqsam di sini kalau dalam bahasa lughahnya teguh pendirian. Aku buat macam-macam. Makna bukan sekali dia goda,
Nabi Allah Yusuf, tetapi dia dah buat berkali-kali. Sebab tu dia mengaku di sini. Walaupun rawat tu, aku dah goda dia dah, aku dah rayu dah dia untuk aku bagi dia berkhidmat an-nafsi untuk diri dia sendiri ni. Dia kata fastaqsam. Tapi sayang, dia ni terlampau teguh. Kalau kata laki-laki hari ni lah, kalau selain daripada Nabi, ya nak biar kau rasa mereka bukan wanita perempuan tak elok lah. Mereka di antara wanita Mesir yang tercantik, mempunyai harta, bini raja kot, bagi perintah dekat orang bawah. Hang mak ni pun diberi ibu hal begini-begini. Siapa tak mau? Kan? Lepas tu yang jadi gigolo tu kan? Gigolo ke gigolo? Okey lah tu. Jadi faham. Tu pasal tu lah kan? Kerja tak payah. Kan? Duduk saja, nanti masuk lah kan? Dia bela tu bulan. Banyak dalam masyarakat kita hari ni yang jadi macam tu. Tak apalah, padalah dengan Datuk buat makan luar. Padalah. Eloklah tu. Dia kata cermin diri mereka sendiri. Dia kata Zulaikha, aku dah cuba berkali-kali fastaqsam, tapi dia ni teguh sangat pendirian dia. Wala illam yaf'al ma amuruhu. Dan dia kata sesungguhnya sungguh-sungguh dia akan dipenjarakan. Jadi apa kita nak buat? Wala illam yaf'al ma amuruhu. Kalau demikian kita ni nak buat apa? Dia tanya kepada guru-guru yang ramai dekat yang pakai potong jari tu. Dah kalau macam ni nak buat macam mana? Aku dah tak boleh duduk dah kalau kata. Aku duduk tengok dia. Kalau tu kami pun mau juga. Kita nak buat macam mana ni? Apa yang patut aku buat dekat dia? Diri aku dah tak tenang. Jadi, pakak-pakak lah ni, layus jananna. Walayakuna minas saghiri. Jadi kurung dia. Tangkap, penjarakan dia. Sian kat dia, no? Dia tak bersalah. Dia bukan ukir wajah dia sendiri, tapi Allah yang bagi. Selagi yang tak kurung dia, selagi itulah yang tak boleh duduk. Walaupun dah diasingkan daripada rumah, tapi tak boleh. Sebab aku tahu dia lalu pergi mandi, aku tengok. Kalau buruh dalam penjara memang tak dapat terus. Duduk di dalam dinding batu, tak payah tengok dia terus. Baru aman hati-hati semua. Ni di antara sebab kenapa Yusuf tak pernah dibawa keluar ke bandar. Tak pernah bawa keluar apa dia. Kalau bawa keluar saya tak tahu lah macam mana. Panti pakai ambak ikut balik mai. Pada tahap tu lah. Kalau tu lampau cantik pun timbul fitnah. Jadi kita bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Walaupun hidung tak mancung, penyek saja. Jadi ada lubang aku boleh nyamuk. Mata pun sepek. Jadi aku nampak orang. Aku tahu, aku kenal siapa. Aku boleh baca Al-Quran. Kan? Walaupun kulit tak putih, gebu mulut. Tapi Alhamdulillah aku terima seadanya. Kan? Sebab Allah Ta'ala dah buat kita macam ni. Bersyukur dengan apa yang Allah bagi kepada kita. Jalanlah kehidupan kita sebagai hamba dia. Jadi Yusuf pun dia tak minta macam tu. Jadi nak buat macam mana dia kata? Satu-satu cara untuk menghinakan Yusuf, penjarakan dia. Bagi tahulah dekat raja. Dia pun ceritalah, Dia cerita tadi dia bawa main kawan-kawan dia. Dia ceritalah keadaan dia pun sampai potong jari. Kita dekat suami dia. Suami dia kata ni tak boleh, ni kes besar lah ni. Kalau kita fikir kan, hampa yang main cari dia. Bukan dia pergi cari hampa. Hampa main cari dia, hampa potong jari hampa. Bukan dia potong jari hampa. Tapi siapa hampa suruh penjarakan dia? Jahat manusia ni, pesona wanita. Perempuan, kalau dia pandai pujuk laki dia, memang dia dapat. Balik pihak kata bang. Mau rantai besar tayar mutu. Rebat bau-bau.
Dia boleh beli besar baru mata jadilah. Alhamdulillah. Okey. Satu lagi sama lah. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Dia berkata, Tuhanku. Okey. Ceritanya bila Yusuf dipanggil oleh raja tu tadi, raja tu cerita kat Yusuf apa yang Zulaikha cerita, apa yang berlaku. Jadi bila cerita, dia berduka cita, dia sedih sangat. Lepas tu keputusan dia pun nak buat, nak penjarakan dia, ataupun diberi satu lagi, dia kena keluar terus. Daripada situ dia akan dibuang negeri. Manalah dia nak balik. Adik-beradik pun buang dia. Jadi ke mana dia nak balik? Kalau dia keluar lagi lah fitnah besar. Panggil mai pun dia pun pakai potong jari, tak mahu dia keluar kan? Jika keadaan ini, maka dia memilih. Dia terus bermunajat pada Allah. Kata ulama mufassir ini, di sini dia buat istikharah, bertanya pada Allah. Dan di antara munajat dia, Rabbis sijnu ahabbu ilayya. Wahai Tuhanku, penjara itu lebih aku suka. Kalau macam tu, tak apalah. Dia kata, mungkin penjara itu lebih baik untuk dia. Mimma yad'unani ilaihi. Daripada apa yang mereka ajak aku buat. Daripada mereka ajak aku buat maksiat. Daripada mereka terjerumus dalam lembah hina, berlaku perbuatan-perbuatan keji, maka penjara itu lebih baik buat aku. Ini jawapan yang diberi oleh Nabi Allah Yusuf bila mana tuan tu main tanya dia, tadi macam mana Yusuf? Dia nak suruh penjarakan kalau tidak kena keluar daripada negeri ni. Jangan duduk dalam negeri ni pun. Manalah dia nak pergi? Manalah dia nak pergi? Wa illa tasrif anni kaidahunna. Dan jika engkau palingkan daripadaku tipu daya mereka, asabbu ilaihin, nescaya rebahlah aku kepada mereka. Wa akum minal jahilin, dan jadilah aku termasuk golongan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil. Dia puji Allah. Nabi Allah Yusuf memuji Allah. Dia kata, kalaulah Allah Ta'ala tak teguhkan pendirian dia, tak jaga dia, Allah Ta'ala biarkan dia, nescaya dia kata, mungkin aku boleh jadi macam yang dia perkendaki. Tapi oleh kerana Allah itu pengasih, Allah telah meneguhkan pendirian dia, maka dengan sebab itu dia tak tergolong di kalangan mereka. Dia tak buat apa yang dia suruh. Dia diceritakan oleh ulama mufassir ini, lepas balik Mak Datin nak potong jari tu, mai pula bagi macam-macam alasan. Mai hantar tu, mai hantar ni, mai hantar tu. Sebenarnya nak tengok dia. Nak tengok dia. Cerita ni bukan jadi sehari. Sehari kau mai, sat lagi mai. Mai nak rupanya mai berulang-ulang. Cuba mendekati dia, berkali-kali cuba mendekati dia. Jadi dia pun tak tahan dengan keadaan itu. Yang dia bermunajat pada Allah. Tak apalah kalau macam itu. Mungkin penjara lebih baik buat aku. Lebih baiklah aku masuk penjara. Kalau tidak, aku bimbang. Kalau Allah Ta'ala tak teguhkan hatiku, nescaya aku akan ikut apa yang dia bersuruh. Aku takut aku jadi macam tu. Dan aku tergolong di kalangan mereka. Jadi minta pada Allah, tak apalah. Dia redha untuk masuk ke dalam penjara. Fastajabalahu rabbuhu. Maka diperkenankanlah baginya oleh Tuhannya. Allah Ta'ala pun memakbulkan doa dia. Sebab dia pilih nak masuk penjara. Tuhan dia kata, elok sangat lagi. Sebab dia semua duk minta. Fasafa'anhu kaidahunna. Lalu dipalingkannya daripada tipu daya mereka. Tipu daya perempuan-perempuan tadi. Untuk menjauhkan dia daripada tipu daya wanita-wanita tersebut, maka dia memilih untuk masuk ke dalam penjara. Dia bagi keputusan tu kepada Tuhan dia, dan Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala memberi pilihan istikharah dia masuk penjara lebih baik. Masuk penjara lebih baik. Itu yang terbaik buat Mu'wah itu. Dia pun bila bagi tahu dekat Tuhan dia, dia kata tak apalah, elok yang masuk. Lepas daripada tipu daya dia pun. Tidak duduk main sampai tak mau balik. Lagi tak tengok, lagi tak nampak daripada situ.
Innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya Allah itu sami', maha mendengar, lagi maha mengetahui. Siapalah Yusuf? Eloklah sangat masuk dulu dalam penjara. Dan Allah itu maha mengetahui. Di antara pilihan, dia tanya Allah mana tempat yang dia nak bawa diri dia. Allah Ta'ala bagi pilihan, cenderung hati dia untuk memilih masuk ke dalam penjara. Maka itu yang dipilih. Maka diberitahu kepada Tuhan dia, dan Tuhan kata itu yang terbaik. Kalau nak keluar apa, nak duduk ke mana? Jadi pilihlah, masuklah kamu ke dalam penjara wahai Yusuf. Okay. Hikmah ataupun pengajaran yang boleh kita ambil pada ayat ni, pada kisah Nabi Allah Yusuf ni, yakni kita apa juga keputusan yang kita nak buat, tanya Allah dulu. Tanya Allah dulu. Selepas kita bertanya kepada Allah, hati kita cenderung ke arah mana, maka ikutlah kecenderungan rasa hati itu. Dan sesuatu yang kita buat keputusan dengan mengikut cenderung hati yang telah ditunjuk oleh Allah, nescaya kita tak misal. Walhal pasal apa pula aku nak kena masuk penjara? Hampa yang gila kat aku, hampa lah kena duduk dalam penjara. Kan? Dia tak salah. Kenapa dia kena duduk penjara? Kita ni kadang kita minta apa yang kita mahu. Bukan kadang. Kita akan minta pada Allah apa yang kita mahu. Tetapi Allah bagi kepada kita apa yang kita perlu. Kita tak tahu apa yang kita perlu. Kita duk rasa, aku nak ni, aku nak ni, aku mahu ni, aku mahu ni. Kita minta pada Allah. Tapi benda tu belum tentu satu keperluan. Dan Allah akan beri kepada kita apa yang kita perlu. Aku minta lain, dapat lain. Pasal apa aku dapat lain? Kerana Allah tahu itu keperluan kita. Maka Allah Maha tahu keperluan Nabi Allah Yusuf ialah masuk ke dalam penjara. Ada pasal tu. Ada pasal. Dia nak duduk dalam penjara. Dalam tempoh beberapa lama. Apa ilmu yang Allah nak bagi dekat dia. Apa hikmah, rahsia terbesar yang menanti dia di sebalik tirai besi. InsyaAllah ta'ala ada rezeki. Kita sambung bulan depan pula. Ayat yang ke-35. InsyaAllah ta'ala. Ayat 35, okay? Thumma badalahum min ba'di ma ra'awul ayati yastununnahu hatta hayy. Lama dia duduk dalam penjara. Lama dia duduk dalam penjara. Kesian kat dia. Orang lain macam bantuan lah. Orang lain macam bantuan. Tapi oleh kerana penjara itu asing, lelaki dan perempuan tak disekalikan. Ni di antara ayat ni Allah Ta'ala nak abang. Perempuan dengan lelaki tak boleh duduk di dalam satu tempat yang sama jikalau mereka tidak mempunyai ikatan mahram. Kalau mereka bukan suami isteri, jangan duduk sekali. Sebab tu diasing-asingkan. Sebab dia mula-mula main mata. Hang tengok aku tengok hang. Tengok kenal. Segok dai luas. Contoh. Hidung mancung boleh sangkut cawan. Mata bulat. Itu dia kenal lah. Dia kenal lah. Bermula dari pandangan mata. Dari pandangan mata jatuh ke mana? Jatuh ke hati. Terukir di mulut. Nak sembang hai. Kan? Baru nak tukar nombor telefon. Kemudian berwhatsapp. Nak permulaan bagi segala maksiat. Hasilnya iaitu bermula daripada pergaulan. Kemudian berlaku. Apabila orang tidak ada, yaktisam, keteguhan dalam hati dia. Orang macam kita ni teguh tu ke mana lah sana. Aku tak. Tak teguh tu ke mana. Tu salah cerita lelaki segak tu. Ni nak cerita hak duk semayang ni. Ingat dia pasal lagu Hindustan je lah. Oi, pelan sikit, oi. Ni aku nak semayang. Apa hubung kait dia? Tu dia main kacau. Kan? Dia main kacau dalam kepala otak. Sebab kita bukan orang yang iktisam. Kita bukan orang yang teguh. Nampunya lah bergoyang-goyang. Aku takut yang kita menari sambil berdiri.
Nah, itu di antaranya. Jadi wallahualam, insya-Allah ada rezeki, kita tengok apa penceritaan Allah Subhanahu Wa Taala. Surah yang begitu indah, nak. Baca dia rasa syok sendiri. Nah, baca dia sebab tu dia katakan surah Yusuf ini adalah surah hiburan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas wafatnya Sayyidatina Khadijah. Kematian Abu Talib, terhenti begitu lama wahyu pada Rasulullah. Kemudian Allah Ta'ala bawa main cerita. Nak bagi dia seronok, nak bagi hati dia gembira. Bila baca surah ni, memang seronok lah. Penceritaan yang begitu indah. Dengan keindahan wajah dia pun dah cukup mengembirakan hati. Wallahualam. Okey, ada soalan nak tanya? Okey, baik. Terima kasih. Apa beza rukun agama dengan rukun Islam? Rukun agama iaitu pertama, engkau kena mengaku bahawasanya Allah itu tidak ada Tuhan melainkan Dia. Rukun agama yang kedua, yakni Islam tu apa? Rukun agama yang ketiga, yakni iman tu apa? Rukun agama yang keempat, yakni ihsan tu apa? Dia termaktub di dalam hadis Imam Nawawi, bila datangnya seorang lelaki, yakni malaikat Jibril, berupa sebagai seorang lelaki, tanya kepada Rasulullah, apa dia agama? Apa itu agama? Agama yang pertama, kena kenal Allah dulu. Yang kedua, kena kenal Islam. Yang ketiga, kena kenal iman. Yang keempat, kena kenal ihsan. Allah, Islam, iman dan ihsan. Panjang kalau kita nak cerita. Panjang penceritaan dia tu. Rukun Islam tu yang 5 tu. Rukun iman tu yang 6. Tapi rukun agama, awal-awal kena kenal dulu siapa Allah, ma'rifatullah. Yang kedua, kena kenal Islam. Dah ada kenal Islam, baru main iman. Dah main iman, baru main ihsan. Pernah belajar. Kita dah, kalau ada rezeki, insyaAllah kita cuba huraikan. Dia kena ambil satu hari untuk belajar tak hadis. InsyaAllah ta'ala. Ada soalan lain? Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ana, saya juga Ana. Yusuf, okey. Boleh insyaAllah. InsyaAllah matematik pakai fil aku. Okey. Jumlah sampai hari ini, setelah saya kira daripada dulu, hari ini, asal saya hutang ya Allah, 300 hari. 300 hari, okey. Hari ni, tahun ni. Jadi saya pun kira berapa cukup saya kena bayar. Okey. So 300 cukup. Okey, 300 cukup. Jadi pada tahun ini, saya settle 300 cukup. Okey. Maknanya tahun depan tu, tak ada. Bayar tak bosan, kantor tak? 300 hari tu dah nak. Okey. Soalan saya 300 hari. Okey. Okey, baik, terima kasih. Okey. Kita punya puasa tertunggak lama. Contoh macam Kak bagi 300 hari. 300 hari, bila dikira cupak, 300 cupak. Dalam 300 cupak tu kita bayar settle bagi tahun ni. Habis 300 cupak. Macam mana pula tahun depan? Selagi puasa tak diqada habis, maka cupak akan naik lagi. Naik lagi. 300 juga kalau selagi tak qada. Tapi kalau dah, okey kita dah qada 300 tu, dah qada lah, tinggal 150. Jadi tahun depan tu 150. No? Tinggal berbaki berapa banyak puasa. Okey, pada bulan Ramadan yang terbaik, pada bulan Ramadan. Ataupun nak bayar ni, hari-hari pun boleh. Atau setiap bulan macam kita bayar bil. Macam kita dah bayar bil api tu. Bil ayak yang dah bayar setiap bulan tu. Okey, bulan ni aku nak bayar 100.
bulan depan aku bayar 100. Nah, itu bayar fidyah dia. Nah, bayar fidyah berah. Kita boleh bayar secara sedikit-sedikit. Tapi untuk puasa ni tak kira waktu. Tak kira, walaupun pada hari yang haram berpuasa, maksudnya hari Syak. Tapi hari Yak 5 tu tak boleh juga. Nah, tak boleh juga. Maka kita boleh qada selagi ada masa. Bila kita qada, dia berkurang lah. Daripada 300, dah makin kurang. Jadi dia korang ikut bilangan cupak. Bilangan hari. Macam saya bercontoh tadi, mungkin dah tinggal 150 hari. Jadi 150 cupak sajalah. Tapi kena bayar. Tahun depan tu kena bayar. Puasa wajib bayar. Fidyah wajib bayar. Itu. Ya, boleh. Ya. Tak tahu. Lepas tu kita kira habis Ramadan boleh kira. Tapi saya kata dia boleh kira bila-bila masa pun boleh. Bila-bila masa pun kita boleh kira. Tunggu sampai Ramadan yang akan datang, kita bimbang berapa hari lagi, berapa banyak lagi. Lepas tu orang kita pula. Sedangkan saya kata kita boleh secara berdikit-dikit apabila kita tak mampu. Macam kita ulang sebulan sekapik berah 10 kilo, sebulan 10 kilo, sebulan 10 kilo. Kan kalau 10 bulan dah jadi 100 kilo, no? Kalau main 2 tahun lebih, kita dah dapat 300 kilo. Tapi selagi puasa tak kurang, dia dah jadi 300. Tapi bila puasa tu berkurang, dia makin berkurang. Selagi kita hidup, kita sihat tubuh badan, wajib bayar puasa dan wajib bayar fidyah. Tapi kalau kita mati, contoh, seandainya ditakdirkan kita mati dalam tempoh kita duk bayar tu, maka Allah Ta'ala anggap tiada. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun. Dianggap selesai. Bagi orang sakit, tak boleh puasa. Dia sakit, kalau dia puasa dia lagi-lagi sakit. Tak boleh puasa, doktor kata tak boleh puasa, dia kena makan. Jadi dia makan. Kemudian dia bayar fidyah saja. Kalau dia mati dan tempoh tak boleh nak bayar, maka tak dikira dia berhutang. Hanya bayar fidyah sahaja. Okey, boleh Kak Ana? Okey Kak Ana. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya, macam orang tu kan dia tak ada kening, tapi dia suka pantih kening dia tu. Haram tak Ustazah? Lagi satu Ustazah, macam apa? Tak apa-apa, lagi tanya lagi satu, lupa dah. Okey. Saya nak tanya, yang tak ada kening tu dia cukup ke? Dia kurang, kening dia tak banyak. Okey. Baik. Terima kasih. Untuk orang dia masalah ni, orang tak ada kening, bukan dia cukup. Kata bila dia nak berkening, dia pantih. Tak apa. Di antara sunnah Rasulullah, dia pakai celak di kening. Melebatkan kening. Tidak mengapa selagi kita tak turih macam orang duk turih tu kan. Lukis sampai lagu duk tengok. Kan? Hak yang tu yang tak boleh. Cukup kening lain, draw semula. Itu haram. Tapi sekadar dia nak berusaha di situ, maka tidak mengapa. Harus antara tabarruj yang dibenarkan untuk perempuan muslimah ialah pakai celak. Diharuskan. Okey Kak Nana? Okey, satu lagi Ustazah. Macam kita salam dengan orang kan, perlukah kita tengok muka dia? Yang tu je Ustazah. Okey. Kita bersalam dengan orang, perlukah kita tengok muka dia? Okey. Kita bersalam. Apa dia sebab kita bersalam? Untuk kita melahirkan silaturahim. Bila melahirkan silaturahim, kena pandang wajah dia. Sebab kita ni kan, kelakuan kita nak ikut apa yang Rasulullah buat. Kerana Rasulullah, dia akan sentiasa memandang tepat kepada muka orang yang dia sembang, muka orang yang dia sentuh. Tu yang katakan dalam Syama'il Ilmu Muhammadiyah, Nabi kalau orang panggil dia tak galih kepala, dia pusing dengan badan-badan dia. 180 darjah, pusing terus. Kerana meraihkan. Jadi kalau kita salam tak pandang kau, kita salam aku, kita tak pandang kau tu. Apa rasa kita? Tak kenal nak kita tu, kan? Walaupun orang tu tak ada lah rasa tak kenal. Tapi kurang adab. Kenalah pandang muka dia.
Tapi taklah saya kata tak pandang muka tak berdosa tak lah. Nah, cuma kurang ada. Okey, Kak Nana. Okay, terima kasih Ustazah. Alhamdulillah. Okey. Boleh. Start daripada hari Sabtu sampai hari Isnin. Awak pula tak boleh. Jangan puasa hari raya je. Nah. Pasal apa? Okey, mungkin yang berkata itu tak berapa faham. No? Lalu ni saya nak beritahu, setiap hukum jangan dengar orang kata. Cari orang yang boleh dipercayai untuk bertanya. Bila kita tanya kepada yang si jahil, dia akan keluarkan fatwa yang jahil. Kan kita yang dah sedia jahil ni dengar. Pasal apa? Tak ada hari puasa. Pasal hari raya Yahudi dengan Nasrani. Yang tak ada hijrah dalam Islam. Nah, okey Jumaat. Jumaat pun boleh puasa. Tetapi makruh jikalau kita tak gandingkan dengan siapa-siapa. Tapi kalau nak puasa qada, ya silakan Jumaat pun tak apa. Nah, boleh. Kan puasa Nabi Allah. Daud yang paling dipuji sekali. Sehari puasa, sehari tak puasa, sehari puasa, sehari tak puasa. Puasa yang paling dipuji Nabi Allah Daud. Pasal apa? Sebab dia ada hari berbuka. Tetapi kita tengok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia buka di hari Jumaat dia. Daripada Sabtu sampai Khamis dia puasa penuh. Jumaat saja dia berbuka. Kita ni daripada Sabtu sampai bertemu Sabtu pula. Buka sedang. Jadi tak apa dah puasa Sabtu Ahad tak ada jadi masalah. No? Tak tahu pula kan? Lagilah. Nah? Okey. Abu Bakar As-Siddiq. Habis dah? Tak ada apa, saya sudah lunas. Saya mohon maaf atas kekurangan diri saya. Yang baik itu milik Allah, yang lemah dan kurang adalah daripada diri saya sendiri. InsyaAllah ada rezeki kita sambung lagi bulan depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ansuril Islam. Allahumma ansuril Islam minal muslimin wal muslimat fi Palestin wa fi Gaza wa fi Rafah wa fi kulli makan. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat. Ij'alna minan najihin fansurna fa innaka khairun nasirin. Waftah lana fa innaka khairul fatihin. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Warhamna fa innaka khairul rahimin. Warzuqna fa innaka khairul raziqin. Wadina wa najjina minaz zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam.